Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NPM 1951020315 dari Perbankan Syariah kelas C, ingin melaksanakan tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran, yaitu menjelaskan tentang tajwid. Yang pertama ialah idhar. Idhar ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf yang hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha dibaca dengan jelas. Contoh ayatnya ialah min ayatina. Jadi di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi dibacanya jelas. Min ayatina. Yang kedua ialah idgham. Jadi idgham itu ada dua. Yang pertama idgham bi gunnah, yang artinya memasukkan dengan dengung. Definisinya ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, dibacanya dengan dimasukkan dengan dengung. Contoh ayatnya ialah mayyaqul. Idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yaitu memasukkan dengan tidak mendengung. Hurufnya yaitu lam, ro. Oke, saya ulangi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam, ro, dimasukkan dengan tidak mendengung. Contoh ayatnya ialah mirrobik. Jadi tidak mendengung. Mirrobik. Yang ketiga ialah iqlab. Iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, dibacanya berubah menjadi mim dengan mendengung. Contoh ayatnya ialah khaliqum basyara. Khaliqum basyara. Yang keempat yaitu ikhfa. Ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ifa yang hurufnya selain iqlab, idhar, idgham, dibacanya samar-samar. Contoh ayatnya ialah in kuntum. Yang terakhir ialah mad. Secara umum, mad dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah mad tabi'i atau mad asli, dan yang kedua ialah mad far'i atau mad cabang. Di dalam mad far'i terdapat 14 cabang. Jadi kalau dikalkulasiin, semua jumlah mad ada 15. Untuk lebih jelasnya, langsung lanjut ke pembahasan. Yang pertama ialah mad tabi'i. Mad tabi'i ialah apabila ada alif yang terletak sesudah fathah, ya sukun yang terletak sesudah kasroh, dan waw yang terletak sesudah domah. Contoh ayatnya ialah kataba, yaqulu, sami'u. Jadi ini dibacanya panjang 2 harokat. Yang kedua ialah mad far'i. Mad far'i terbagi menjadi 14. Yang pertama, mad wajib mutasil. Terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu ayat, maka wajib dibaca panjang 5 harokat. Contoh ayatnya ialah sawaun, 5 harokat. Yang kedua ialah mad jaiz munfasil. Terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah namun berada pada lain kalimat. Jaiz sendiri berarti boleh dan munfasil berarti terpisah. Cara membacanya boleh panjang seperti mad wajib mutasil yaitu 5 harokat atau seperti mad tabi'i yaitu 2 harokat. Contoh ayatnya, wala antum bima unzila. Dan yang ketiga, mad lazim mustaqal qilmi. Terjadi apabila ada
mad tabi'i bertemu dengan tasydid dibaca 6 harokat. Contoh ayatnya ialah waladhdallin. Yang keempat yaitu mad lazim mukhafaf kilmi. Terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati atau sukun. Dibacanya sepanjang 6 harokat. Contoh ayatnya ialah al-an. Yang kelima ialah mad lain. Mad ini terjadi apabila setelah fathah atau waw atau ya sukun dibacanya biasa saja atau lemah saja. Contoh ayatnya yaitu khaufun. Saya ulangi, khaufun. Yang keenam yaitu mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun terjadi apabila ada tempat pemberhentian atau waqaf, sedangkan sebelumnya ada mad tabi'i. Dibacanya ada 3 macam. Yang pertama dibaca dengan panjang yaitu 6 harokat. Yang kedua pertengahan yaitu 4 harokat. Dan yang ketiga biasa saja yaitu 2 harokat. Contoh ayatnya ialah wannas. Yang ketujuh ialah mad silah qasirah. Terjadi apabila ada ha dhamir yang sebelumnya ada terdapat harokat hidup. Jadi cara bacanya 2 harokat saja. Contoh ayatnya ialah la syarikalah. Yang kedelapan ialah mad silah tawilah. Mad ini terjadi apabila ada mad qasirah bertemu dengan hamzah. Maka cara membacanya sama seperti mad jaiz munfasil, yaitu 5 harokat atau 2 harokat. Contoh ayatnya ialah lahu akhladah. Yang kesembilan ialah mad iwad. Mad iwad ialah apabila ditemukan fathatain pada akhir kalimat atau waqaf pada pemberhentian kalimat. Cara membacanya ialah seperti mad tabi'i. Contoh ayatnya basira. Yang ke-10 yaitu mad badal. Apabila terdapat mad bertemu dengan hamzah, maka dibacanya seperti mad tabi'i yaitu 2 harokat. Contoh ayatnya ialah imanu. Yang ke-11 ialah mad lazim musyaba. Mad lazim harfi musyaba adalah bacaan mad yang biasanya kita temukan pada permulaan surat dari beberapa surat di Al-Quran. Beberapa huruf mad yang biasanya kita temukan pada surat di Al-Quran tersebut ada 8 huruf. Di antaranya nun, qaf, shad, ain, sa, la, ka, mim. Cara membaca mad ini seperti mad lazim yaitu sepanjang 6 harokat. Contohnya yaitu alif, lam, mim. Yang ke-12 yaitu mad lazim harfi mukhafaf, yaitu apabila ada permulaan surat dari Al-Quran ada terdapat salah satu atau lebih dari di antara huruf yang 5, yakni ha, ya, to, ha, ro. Contohnya adalah hamim. Yang ke-13 yaitu mad tamkin. Mad ini terjadi jika terdapat ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasydid dan harokatnya kasroh. Contohnya nabiyin. Dan yang terakhir yaitu mad farqi, yaitu bertemunya 2 hamzah di mana satu hamzah istifham sedangkan yang kedua hamzah wasol.
pada lam alif ma'rifat. Cara membacanya adalah sepanjang 6 harokat. Contohnya, Qul Allah. Demikianlah penjelasan tajwid dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.